الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi pertamanya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini. Jadi tengah hari yang berbahagia ini, suka untuk saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian merenung satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, "Lau tarakan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Maksudnya, kata Nabi SAW, kalau dibiarkan orang ramai mendakwa mengikut apa yang mereka kehendaki, nescaya ramai yang akan mendakwa harta orang, harta dia. Ramai juga yang akan mendakwa untuk mengambil tindakan kepada seseorang atas dakwaan orang itu telah menceroboh, membunuh, memukul saudara-saudaranya. Akan tetapi, kata Nabi SAW, hendaklah bukti itu dikemukakan oleh pendakwa, dan sumpah itu mesti dilakukan oleh orang-orang yang menafikan dakwaan. Hadis hasan, dan mafhum hadis ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ringkas. Tetapi walaupun ringkas, bila diaplikasikan hadis ini, di-apply hadis ini, ditatbikkan hadis ini, dia memberikan kesan yang besar kepada masyarakat dan juga memberikan kesan yang besar kepada negara. Hadis ini dia menjadikan perbezaan di antara sistem undang-undang Islam dengan undang-undang konvensional, dan ia juga menjadikan dalam sistem perundangan dan kenegaraan Islam, orang-orang yang melakukan kesalahan daripada pihak pembesar, penguasa, berpengaruh akan sangkut dengan hadis yang kita bacakan tadi. Hadis ni kita nampak simple, dari segi makna pun kita mudah faham. Makna Nabi kata, kalau dibiarkan seseorang mendakwa mengikut apa yang dia rasa nak dakwa, orang ni kata orang ni mencuri, orang ni kata orang ni salat duit, orang ni kata orang ni rasuah, orang ni kata orang ni bunuh orang dan seumpamanya, siapa-siapa boleh dakwa dan boleh kata apa saja. Jadi kalau peringkat kecil cara kecil, peringkat besar cara besar, peringkat negara cara negara. Contoh, kalau peringkat kecil, peringkat kita ni jumpa barang, kita kata ni hak aku, boleh dakwa apa saja. Kita boleh kata orang tu mencuri, kita boleh kata apa saja. Kalau peringkat masyarakat, orang ni tuduh orang ni, orang ni tuduh orang ni. Kalau peringkat negara, ahli politik ni tuduh ahli politik ini dan seumpamanya. Jadi kata Nabi SAW, kalau dibiarkan seseorang itu dakwa ikut suka dia, nescaya ramai akan mendakwa harta. Tu dia curi, tu dia salat, tu dia rasuah dan seumpamanya. Dan akan ada orang mendakwa darah, orang ni bunuh orang ni, orang ni bunuh orang ni, orang ni terlibat konspirasi pembunuhan dan seumpamanya.
Kata Nabi SAW, maknanya mafhum hadis ini dia akan jadi cacar berbah. Dia akan jadi cacar berbah, terutama zaman sekarang, zaman langit terbuka. Orang boleh fitnah hanya dengan hujung jari, tersebar satu dunia. Bukan kata satu Malaysia, satu dunia boleh tersebar. Baik. Tapi kata Nabi, nak selesai macam mana? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa dia mesti bawa bukti. Wal yaminu 'alal man ankara, dan orang yang kena dakwa itu dia kena sumpah. Apa makna dia? Orang ni dakwa orang ni korak, kata contohnya. Yang pertamanya, kalau dia tak ada bukti, dia hanya dakwa, dia kena buang kes. Tapi kalau dia ada bukti, dia boleh dakwa. Macam mana cara dia dakwa? Dalam Islam dia kena pergi kepada hakim. Bila dia pergi kepada hakim, hakim akan panggil orang kena tuduh. Bila panggil orang kena tuduh, dalam Islam orang kena tuduh bersumpah bahawa yang dia tuduh itu adalah palsu, tak betul, bukti itu tak benar, luar konteks atau seumpamanya. Maknanya dia kena bersumpah demi Allah, aku tak bersalah. Itu dalam cara. Kalau dia tak bersumpah, Nabi kata dia kena bersumpah. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah ke atas orang yang menafikan. Kalau dia tak nafi, hakim baca pertuduhan, wahai si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan telah menuduh kamu sebagai mencuri harta surat, kata contohnya. Baik, dia pun ada bukti, hakim proceed. Bila dituduh macam tu, dia kena nafikan. Demi Allah, aku tak bersalah, dia kena bersumpah. Kalau dia tak bersumpah, dia tak nafikan, mahkamah panggil pun dia tak mari, sampai satu masa yang satisfied, dia sudah terima maklumat, dia ada masa yang cukup untuk menafikan, tiba-tiba dia tak nafikan. Kalau hari ini orang panggil penghakiman engkar, mahkamah panggil tak mari, dia boleh jatuh bersalah walaupun tak masuk mahkamah. Kenapa? Sebab dia tak nafi, dia tak respon. Sama juga dengan Islam, kalau dia tak nafi, dia tak respon, sampai masa automatik dia akan didapati bersalah. Mana Islam komisioner tak beza dalam bab ni. Cuma bezanya Islam dia kena bersumpah, dalam komisioner dia kena sebut sebagai contoh, saya mengaku tidak bersalah, mohon dibicarakan. Sama je dalam Islam, kalau dia mengaku tak bersalah, maka dia akan berlakunya perbicaraan. Orang yang bawa bukti, dia kena perkukuhkan bukti dia. Orang kena tuduh, dia kena nafikan bukti yang digunakan dalam pertuduhan. Maknanya Islam dengan komisioner tidak beza dalam bab yang kita sebutkan tadi. Tetapi di mana beza dia? Yang saya sebutkan tadi, dilaksanakan cara Islam ini, dia akan selesai masalah. Sebab Nabi kata, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Orang yang mendakwa, dia mesti bawa bukti. Orang yang didakwa, dia kena bersumpah. Baik, apa beza dengan komisioner? Komisioner, orang yang mendakwa atau pihak pendakwa, dia mesti juga kemukakan bukti. Tak beza dengan Islam. Tapi dia beza tak banyak. Tapi beza yang tak banyak ini dari segi pelaksanaannya besar, kesannya juga besar. Riba dengan tidak riba, apa beza dia? Kadang-kadang tak jauh. Riba sebagai contoh kita sebut lebihan dalam kontrak. Kalau tak riba, lebih bayar sama je, tapi dia tak disebut dalam kontrak, maka dia tak jadi riba. Mana bezanya? Sikit saja. Tapi kalau kita faham, dia berikan kesan yang besar kepada ekonomi. Macam cimpanzi dengan manusia, DNA dia berapa persen beza? Setengah saintis kata tak lebih 3%. Majoriti kata 1.5% beza DNA manusia dengan cimpanzi. Tapi walaupun perbezaan yang tak lebih 3%, bila hak 3% beza tu, dia memberikan kesan yang besar. Kesan macam mana? Manusia cimpanzi bulu lebat, manusia tak ada bulu. Cimpanzi besar, manusia kecil. Apa besar? Hanya because of 3% differences between cimpanzi dengan
manusia. Sama juga dengan isu yang saya sebut tadi. Islam konvensional, apa beza dia? Persangkaan banyak. Orang mendakwa mesti buat bukti. Ya, Islam pun orang dakwa buat bukti. Dalam Islam, orang nafikan dengan sumpah, maka dia kena bawa bicara. Konvensional, orang yang menafikan tuduhan juga, dia kena bawa bicara. Dalam Islam, kalau dia tak balas, tak menafikan, automatik sampai masa dia akan dapati bersalah. Konvensional pun sama, kalau sampai masa tak jawab, juga akan dapati bersalah. Maka kalau kita ambil 5-6 poin, sama je Islam konvensional. Tapi kat mana beza dia? Bezanya ialah dalam Islam, sesiapa sehadi yang ada bukti dia boleh dakwa. Dalam konvensional, orang tu ada bukti macam mana pun dia tak boleh dakwa. Sebab apa? Dalam Islam, kuasa pendakwaan tidak eksklusif. Dalam konvensional, kuasa pendakwaan adalah eksklusif. Itu beza antara Islam dengan konvensional. Anda ni kadang-kadang anda lebih suka ambil contoh realiti yang orang faham isu yang berlaku, cuma tak faham penyelesaian Islam. Ambil contoh yang pertama, senang. Isu adik, isu kematian arwah adik. Ini semua kita tahu. Ini bukan nak cakap politik ni. Saya nak cakap tentang hukum Islam supaya kita nampak macam mana Islam tu selesai masalah. Okey. Kes adik, semua saya tengok masyarakat, netizen especially, tak puas hati bila kes adik dia buang kes. Betul salah? Siapa yang buang? AG, Peguam Negara yang juga merangkap pendakwa raya. Dia kata buang kes, bukti tak cukup. Itu dia kata. Okay. Bila dia kata buang kes, siapa boleh bawa balik? Tak ada, sebab dia kuasa paling besar dalam menentukan pendakwaan. Kalau boleh kata cukup kes, penyiasat kata cukup kes, IO kata cukup kes, tapi kalau pendakwa raya kata buang. Itu dalam konvensional. Baik. Tapi bukti itu pada asalnya siapa pegang? Bukan hukum negara. Polis atau penyiasat atau saksi yang terlibat dalam kes tersebut. Okey. Tapi semua bukti dikumpulkan oleh IO, dia buat file dia filekan, dia serah kepada AG untuk proses dengan pendakwaan. Maknanya semua orang yang ada bukti pembunuhan, kalau berlakunya pembunuhan sebagai contoh, tak boleh nak buat apa-apa, mereka kumpul, buat file, kemudian serah kepada pendakwa raya untuk didakwa. Baik, kalau pendakwa raya kata buang kes, tak ada orang boleh proses balik. Ini dalam konvensional. Okay. Tapi dalam Islam tidak. Dalam kes adik, siapa pendakwa yang paling berkuasa? Dalam Islam, yang paling berkuasa untuk proses dengan pendakwaan adalah ayah si mati. Dalam Islam, kalau ayah si mati, dia kata saya cukup bukti nak tuduh 6 orang India yang bunuh anak dia, pukul sampai mati. Maka bila dia kata proses dalam Islam, maka tidak ada orang yang boleh hentikan pendakwaan tersebut. Sama ada namanya Presiden, namanya Khalifah, namanya PM, namanya AG, namanya apa pun, tak ada orang boleh hentikan kalau ayah si mati kata aku nak teruskan pendakwaan. Itu dalam Islam. Maknanya kalau dalam Islam, yang keduanya semua pengumpulan bukti. Semua pengumpulan bukti, contohnya saksi yang terlibat malam tu, kawan-kawan adik yang bawa kereta, yang bawa lori bomba dan seumpamanya, saksi-saksi itu akan bekerja menjadi saksi, mengumpulkan bukti. Bukti itu ditentukan oleh ayah si mati, bukan polis. Tapi kalau ayah si mati tak pandai, dia boleh serah kepada polis. Polis statusnya wakil kepada ayah dia, bukan polis itu sendiri mempunyai kuasa eksklusif untuk menyiasat, kalau tidak dengan approval daripada ayah si mati. Itu dalam Islam. Apa kelebihannya? Kelebihannya, kalau kes berprofil tinggi, bila polis yang siasat, polis yang tentukan bukti, keluarga si mati tak boleh buat apa-apa. Macam konteks hari ini, mana negara dunia tu
maka menyebabkan polis boleh buang kes, boleh buang bahan bukti. Kenapa? Sebab siapa yang nanti ketua polis? Orang politik. Maknanya kalau pembunuhan itu mempunyai kepentingan orang politik sebagai contoh, maka dia boleh arahkan ketua polis boleh arahkan IO pada pandailah kamu buang bahan bukti. Keluarga pula langsung tak boleh ambil tahu, tak dibenarkan ambil tahu, dan tak boleh akses langsung kepada bukti siasatan. Itu dalam komisioner. Maknanya kalau IO kata bahan kes tak cukup, tak sempat bukti kepada pendakwa raya pun, tapi dalam Islam bahan kes itu kuasa besar penentu penyimpan penyiasatan adalah diberikan kepada keluarga si mati. Itu dalam undang-undang Islam. Jadi dari segi kesan, kalau keluarga si mati yang pegang bahan bukti, siapa nak boleh buang kes? Tak boleh. Itu dalam Islam. Jadi sebab tu banyak kes, nak kata orang salah pun payah, nak kata orang ni tak salah pun payah. Kenapa payah? Sebab mungkin hak ni yang dakwa betul, mungkin hak ni dakwa betul. Contoh sangat senang Kita bahas ni, bukan saya kata betul salah ni, saya nak bagi contoh kes. Contohnya kes Atan Tuya sebagai contoh. Orang kata siapa terlibat, PM terlibat. Ni orang kata lah. Betul salah, betul pun payah nak kata, salah pun payah nak kata. Sebab apa? Dan sebab daripada IO penyiasat, dia yang pegang semua bahan kes. Hatta masa ayah Atan Tuya Syaribu kata tak percaya dengan bukti DNA yang dikemukakan di mahkamah, dia nak ambil penyiasat persendirian ataupun doktor yang memang bertauliah untuk nak buat siasatan DNA, Kerajaan Malaysia tak benarkan sebagai contoh. Jadi boleh jadi kerajaan tak benarkan sebab mungkin pakar tu boleh dieksploitasi, mungkin, ataupun kerajaan tak benarkan sebab nak sekat keterusan dalam penyiasatan. Jadi dua-dua tu boleh berlaku. Kita tak tahu apa sebab, keluarga tak tahu apa sebab. Jadi tiba-tiba result-nya dia dapati bersalah. Sebagai contoh, orang boleh kata ini konspirasi, ataupun orang kata tak bersalah pun orang boleh kata konspirasi. Jadi dalam komisioner, nak kata salah pun payah, nak kata tak salah pun payah, sebagai contoh. Tapi kalau dalam Islam, hak yang paling besar diberikan kuasa siasatan, kuasa pendakwaan, dan juga penyimpanan bahan bukti. Itu merupakan kuasa yang besar yang Allah berikan kepada keluarga si mati. Kalau keluarga si mati tak pandai nak siasat, dia serah kepada polis. Tapi dia kata polis wilayah aku tak percaya. Tapi polis Negeri Sembilan aku percaya sebab polis Negeri Sembilan ni ada bagi aku. Dia pun serah kepada polis Negeri Sembilan sebagai contoh. Pihak yang kena dakwa pula tak percaya dia bagi kamu, mungkin dia boleh palsukan. Hak yang kena dakwa pula boleh hantar wakil waktu penyiasatan. Dan ini banyak berlaku dalam Islam. Dua-dua pihak akses dalam siasatan. Ini yang berlaku dalam Islam. Dia bukan eksklusif kepada polis saja untuk nak simpan bahan bukti dan kumpulkan bahan bukti. Ini dalam Islam. Baik. Jadi kalau berlaku lack of evidence, siapa yang bawa bahan pendakwaan, keluarga si mati. Ayah Hadib sebagai contoh, dia berikan kuasa yang besar dengan peruntukan undang-undang Islam. Dia boleh kumpul orang yang menyaksikan, kawan-kawan adik yang bawa lori bomba pada malam tersebut. Dia boleh ambil siasatan DNA dan seumpamanya, lebam dekat mana, cedera dekat mana, patah tulang dekat mana, munasabah tak pernah langgar di lori dan seumpamanya. Sebagaimana yang didakwa oleh pihak peguam negara, dia kata cedera sebab terlanggar lori, bukan cedera sebab dipukul. Mati tu bukan sebab pukul, betul kena pukul, tapi pukul tu tak menyebabkan mati. Dah apa nak kata apa? Betul tak? Baik. Jadi kalau kuasa itu diberikan penuh kepada keluarga si mati, tiba-tiba dia tak boleh buktikan di mahkamah, siapa boleh kata konspirasi? Boleh mana? Sebab dia mempunyai kuasa yang besar. Jadi bila dibawa pendakwaan, kemudian dalam Islam pula hakim itu mesti dipersetujui oleh dua belah pihak. Bukan kerajaan tentukan hampa pergi terima. Kalau dia kata hakim ni aku rasa tak sedap, nak tukar hakim lain, boleh dalam Islam. Itu hak pendakwa dan hak orang kena dakwa. Itu dalam Islam. Jadi kalau itu dia punya cara dia, tiba-tiba dia dapati tak bersalah,
Hakim kata tak salah sebab hakim juga dia setuju. Bukti siasatan dia yang kontrol. Tiba-tiba bukti-bukti itu tak cukup. Hakim kata tak salah. Boleh ke kita kata ini konspirasi? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab memang dah kuasa keluarga si mati untuk tentukan bahan bukti yang nak dijadikan bukti pendakwaan atau seumpamanya. Tapi dalam konteks konvensional, keluarga tak boleh buat apa. Polis pula under government punya kontrol. Pendakwaan pula under government punya kontrol. Kalau orang politik yang disyaki terlibat sebagai contoh ataupun support pembunuhan sebagai contoh, tiba-tiba didapati tak bersalah, orang ada hak untuk tak puas hati. Sebab apa? Kemungkinan boleh bersubahat, kemungkinan pendakwa pun bersubahat, dan menjadikan akhirnya orang punya ruang yang besar untuk tak berpuas hati. Dan kalau contohnya betul suri tak bersalah, pihak lawan pula ambil peluang tuduh ni konspirasi, ni merupakan penyembunyian fakta, ni semua salah guna kuasa dan seumpamanya. Walaupun mahkamah putus, tapi orang tetap boleh menyatakan tak puas hati. Ini dalam konvensional. Tapi kalau dalam Islam nak kata tak puas hati macam mana? Tak. Contohnya ambil macam kes Atatürk sebagai contoh. Hari ini pun masih ramai yang kata PM masa tu bersalah. Ini konspirasi. Kenapa? Sebab tak benarkan Syaribu akses bahan bukti DNA untuk dibawa kepada pembuktian, disekat dan seumpamanya. Jadi orang boleh tuduh macam-macam. Kalau benda itu betul sungguh, sebagai contoh, memang komisioner boleh buat begitu sebab pendakwa, ketua polis, hakim dan seumpamanya bawah pengaruh Perdana Menteri. Tapi kalau dia tak bersalah sungguh, sebagai betul sungguh, mahkamah putus memang dia tak bersalah, pihak musuh pula masih boleh ambil peluang untuk nak tuduh macam-macam melalui media dan seumpamanya. Sebab apa? Nabi kata orang yang mendakwa dia mesti buat bukti. Tapi hari ini orang yang mendakwa pakai media sosial, Facebook dan seumpamanya, dia dakwa ikut suka dia. Tapi dalam komisioner masalahnya kalau dia ada bukti, dia tak ada dakwa. Tapi dalam Islam, ada contoh senang lah. Kalau PM8 tuduh PM7 tuduh PM6 rasuah sebagai contoh. Baik. Dalam Islam, dia yang tuduh, dia mesti ada bukti. Bila dia ada bukti, kalau betul, dia sendiri boleh bawa ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah, tengok mahkamah tentukan salah ke tidak. Jadi tak ada ruang untuk kecoh dalam media sosial, tak ada peluang untuk kecoh satu masyarakat sehingga dunia boleh ambil peluang jatuhkan saham kita. Tapi kalau dalam konvensional, kalau dia ada bukti sekali pun, dia tak ada dakwa. Paling kuat dia akan gunakan media sosial, kekuatan politik untuk nak lawan apa yang mereka tuduh sebagai korak. Tapi betul tak? Konvensional payah kita nak buktikan. Tapi kalau dalam Islam, kalau betul hampa ada bukti, buka. Dia sendiri boleh dakwa. Kalau dia diberikan peluang yang besar untuk mendakwa, tiba-tiba dia tak pergi ke mahkamah, kita boleh kata direct hampa tipu. Sebab apa? Dah kalau betul, sebab apa tak buat ke mahkamah. Tapi hari ini kalau betul sekalipun, step yang pertama dia kena buat report SPRM. Lepas tu agak-agak kalau betul sungguh kes itu berlaku, agak-agak SPRM proceed agak-agak. Agak-agak lah. Dan sebab pengarah SPRM siapa nanti? PM nanti. Saya silap gaya kalau dia nak proceed sungguh, tak sempat nak bawa file ke mahkamah, dia kena tukar dulu. Tak. Baik kalau dia berani proceed. Bila dia proceed, dia tak ada dakwa. Bila dia tak ada dakwa, semacam mana proses pendakwa berlaku, dia kena serah kepada peguam negara. Dia serah kepada peguam negara, agak-agak peguam negara nak proceed tak dengan pendakwaan. Dan sebab nanti dia siapa dia, PM hak kena tuduh dalam kereta pertuduhan. Maknanya impossible. Betul tak? Baik, kalau dah peguam tu bagus, dia terus dakwa, nak dakwa juga sebab bukti cukup. Tapi akhirnya yang tentukan salah atau tidak siapa dia, bukan dia, hakim. Dan hakim siapa nanti? PM juga. Dah lepas tu bila dah agak-agak nak sangkut kalau PM terlibat dengan korupsi, payah. Sebab komisioner ni duk cakap tentang pemisahan kuasa antara legislatif dan juga eksekutif.
kuasa politik dan kuasa kehakiman kena pisah. Betul tak? Betul, bagus. Kalau boleh pisah, baguslah, semuanya sangkut. Tapi konvensional confirm tak boleh pisah. Sebab apa? Faktor pertama, siapa yang buat undang-undang? Kita semua tahu undang-undang dibuat oleh orang politik, betul tak? Walaupun dengan nasihat pakai undang-undang ke apa, tapi atas orang politik nak terima tak mungkin. Tapi undang-undang Islam siapa buat? Undang-undang Islam siapa buat? Ni yang biasa kalau saya tanya orang, undang-undang Islam siapa buat? Semua kata Allah yang buat, betul tak? Allah buat tu dekat mana kita tahu? Quran. So maknanya undang-undang Islam bila dibentuk, biasanya ramai orang jawab 1400 tahun yang lepas, waktu Nabi SAW diutuskan Rasul, dibekalkan Quran. Quran itu mengandungi hukum, dan hukum itu bila? 1400 tahun yang lepas. Jawabnya ialah salah. Jawabnya ialah salah. Sebab saya kata salah. Baik, anda contoh tadi undang-undang Islam memberikan hak yang besar kepada keluarga si mati. Quran kata faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang sesiapa yang keluarganya memberikan kemaafan dalam kes pembunuhan, maka semua mesti consider, mesti ikut keputusan keluarga. Kamu raja ke, kamu PM ke, kamu khalifah ke, kena ikut keputusan keluarga. Dan Quran sebut begitu. Maknanya undang-undang Islam, kemaafan itu kuasa keluarga si mati. Tapi dalam konvensional, kemaafan itu, pengampunan itu adalah kuasa kepada lembaga pengampunan. Dalam Islam, kuasa kepada keluarga si mati. Baik, maknanya undang-undang Islam diberikan hak yang besar kepada keluarga si mati, penyiasatan, pendapat termasuk pengampunan. Baik, bila kita faham begitu, soalannya ialah memberikan kuasa pengampunan kepada keluarga si mati bila undang-undang itu dibuat. Kalau konvensional kita tahu undang-undang dibuat pada tahun 1969, iaitu dalam enactment Gambia yang diluluskan oleh Parlimen pada tarikh Gambia, kita tahu. Maknanya lepas naik kuasa, bentuk Parlimen, baru buat undang-undang. Kita faham konvensional bila tubuh. Ringkasnya konvensional, undang-undang selepas daripada kuasa. Bermakna kuasa itu boleh ubah. Bermakna undang-undang itu sendiri dibuat, dipengaruhi oleh pihak berkuasa. So maknanya tak terpisah dari segi kuasa legislatif dan juga kuasa eksekutif. Baik, 2020 kata contohnya kerajaan baru, dia pakai undang-undang Islam. Undang-undang Islam, keluarga si mati diberikan hak yang besar. Okay. Undang-undang keluarga si mati diberikan hak yang besar bila dibuat? Bukan waktu naik kerajaan tahun 2020, bukan. So bila? Ada orang kata 1400 tahun yang lalu sebab dia ambil dari Quran. Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Jawapannya salah. So mana betulnya? Hak betulnya ialah dibalik semula kepada akidah. Apa dia akidah? Kalau kita belajar akidah, Quran ni kalam Allah. Dia ada satu sifat, namanya Al-Qadim. Kita pernah belajar tak? Antara ilah Allah bersifat Al-Qadim, Al-Wujud, Al-Baqa. Apa makna Al-Qadim? Al-Qadim ni maknanya ialah tidak ada permulaan. Sebab bila kalam Allah itu juga merupakan seumpama zat Allah, bermakna dia tidak ada permulaan. Sebab Allah tidak ada permulaan, kalam-kalamnya juga tidak ada permulaan. Qadim. Baik, kalau Qadim, apa makna dia? Maknanya hak turun kepada Nabi itu teknikal je, tapi arahan itu sudah wujud sebelum turun kepada Nabi SAW. Bagaimana? Yang itu dari luar konteks pemikiran kita. Itulah jadi sifat zat Allah yang tak boleh kita fikir. Tapi hak kita fahamnya ialah segala Al-Quran yang jadi kalam Allah itu sifatnya qadim, dia tak ada permulaan. Bermakna waktu kerajaan lain 2020, ada contoh, hukum tu bila dibuat? Sebelum ke selepas kerajaan? Sebelum. Sebelum tu bila? Bukan 1400 tahun yang lepas, tapi jauh lebih awal daripada itu. Mana sebab dia tak tertahan dengan masa. Jadi maknanya bila kerajaan memutuskan bahawa kuasa pengampunan adalah terletak kepada kuasa keluarga si mati, bermakna undang-undang itu tak dipengaruhi oleh pemerintah sebab bukan dia yang buat. Kalau konvensional, dia pengaruhi oleh pemerintah sebab apa? Dia buat.
Contohnya kalau kita ambil orang tu konvensional, tiba-tiba ada pemimpin politik terlibat dengan pembunuhan sebagai contoh. Terlibat dengan pembunuhan. Dia kata kalau kuasa siasat boleh dekat keluarga si mati, nanti aku terbongkar. Nak elakkan dia terbongkar, dia pun ubah undang-undang. Daripada kuasa tu diberikan keluarga si mati, dia ubah kepada diberikan kepada kuasa polis sebagai contoh. Sebab apa? Sebab dia takut dia terbongkar, dia pun ubah undang-undang tadi. Bila ubah undang-undang, dia tak jadi undang-undang Islam. Sebab apa? Dia sudah mempengaruhi undang-undang. Dalam Islam tidak. Itu beza antara Islam dengan konvensional. Jadi sebab itu Islam ni dia terpisah kuasa pemerintahan dengan kuasa kehakiman, bukan bermula daripada penyiasatan. Dia sudah bermula daripada penghukuman undang-undang itu sendiri. Kemudian bila siasatan pula, pihak berkuasa tak boleh interfere. Sebab apa? Diberikan hak kepada keluarga si mati. Jadi dalam kes Adib sebagai contoh anda ambil tadi, maknanya peguam negara ke, siapa ke, langsung tak boleh kata stop. Yang boleh kata stop hanya keluarga si mati. Itu dalam undang-undang Islam. Tapi itu berkait dengan hukum pembunuhan. Tapi berkait dengan hukum korupsi, rasuah, jenayah dan seumpamanya tak sama dengan hukum pembunuhan dalam Islam. Contohnya macam kes rasuah. Bila kes rasuah dalam Islam, kalau sudah ada bukti, contoh kata senang, ada bukti, anda pun pergi kepada hakim, aku nak dakwa PM korup sebagai contoh. Anda pun semua bukti kepada hakim. Tiba-tiba lepas tu anda tarik kes, boleh tak? Dalam Islam tak boleh. Bila bukti sudah sampai kepada hakim, kes itu tetap akan proceed walaupun orang bawa tarik balik. Dia tak boleh maaf. Kalau dia dapati bersalah, kes pembunuhan, keluarga si mati diberikan kuasa untuk mengampunkan. Tapi dalam kes rasuah, kes curi, kes yang melibatkan kepentingan awam khususnya, bila dah sampai kepada hakim, tak ada kuasa lagi yang boleh tarik kes. Maknanya hakim sendiri pun tak boleh tarik, PM pun tak boleh tarik, khalifah pun tak boleh tarik, ulama yang paling besar, mufti, segala mufti pun tak boleh tarik. Hatta Rasulullah menyatakan, kalau kita faham daripada hadis-hadis disebutkan, Rasulullah pun tak boleh tarik kalau sudah sampai kepada pengetahuan hakim. Itu dalam Islam. Jadi sebab tu kita kata tadi, kuasa politik tak boleh campur dalam urusan kehakiman bila mana dia sudah berjalan. Sebab tu Nabi kata, demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Bila ada seorang orang besar didapati bersalah mencuri, orang bangsawan, dia pun hantar wakil pergi pujuk Zaid, anak angkat Nabi, supaya Zaid pujuk Nabi. Zaid pun pergilah jumpa dengan Rasulullah, beritahu, ya Rasulullah, orang ini mencuri, dan harap kalau boleh Rasulullah maafkan kesalahan tersebut. Bila disebut begitu, merah muka Nabi. Merah muka Nabi, marah itu maknanya Nabi marah. Nabi dia tak amuk. Kalau dia marah, dia tahan sampai merah muka. Okey. Jadi Nabi kata, lepas boleh hilang marah, Nabi sebut, Nabi kata telah hancur umat sebelum kamu. Ya, mereka laksanakan hudud, tapi bila mana didapati yang bersalah itu orang besar, orang bangsawan, mereka maafkan. Bila yang terlibat dengan kesalahan itu orang biasa, aqamu ala lihad, mereka laksanakan hudud. Demi Allah, kalau Fatimah anak aku sendiri pun mencuri, aku akan potong tangan dia, kata Nabi SAW. Nabi potong tu bukan isu tegah tak tegah. Maknanya ialah Nabi sendiri pun kalau anak dia sudah dapati bersalah mencuri, dia sendiri sebagai Rasul, dia sendiri sebagai ketua negara, maknanya pangkat paling tinggi dalam politik, pangkat paling tinggi dalam agama, pun tak ada kuasa nak maafkan, nak tarik balik kes yang melibatkan jenayah. Itu dalam Islam. Jadi sebab tu dalam Islam, hak kecil kalau buat pun sanggup, hak besar kalau buat pun sanggup. Apa asal dia? Ni hak kita baca hadis hari ni. Nabi kata, al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang ada bukti dia boleh mendakwa. Itu yang disebutkan dalam hadis yang kita bincang. Jadi sebab itu bila kuasa dakwa tidak eksklusif,
bermakna semua orang boleh dakwa kalau mereka tengok kesalahan, kalau mereka tengok maksiat, ataupun mereka melihat korupsi atau seumpamanya. Jadi sebab itu kalau ada Islam, tak timbul isu naik kerajaan mana, jatuh kerajaan mana, tolong proses penyiasatan, tak ada. Sebab penyiasatan itu bukan kuasa kerajaan. Dakwah itu sesuatu pendakwaan, bukan bawa kontrol kerajaan. Ini yang kita faham daripada hukum Islam, dan yang terakhir untuk kita renung dalam Islam ni. Bila Nabi sebut macam tu, di sana ada beberapa sistem-sistem perundangan untuk orang kata servis kepada hadis-hadis yang seperti ini. Sebab tu kita ambil contoh dalam Islam, dia ada dalam 3 sistem perundangan. Satunya dia panggil wilayatul qada. Wilayah dalam Islam ni maknanya pihak berkuasa. Satunya wilayatul qada, pihak berkuasa kehakiman. Yang kedua dia panggil wilayatul hisbah, pihak berkuasa hisbah. Yang ketiganya yang hari ini memang orang saya rasa tak pernah dengar, orang tak pernah bahas dan tak ada implementasi dalam dunia hari ini. Dia panggil wilayah radil magharib. Wilayah radil magharib maknanya pihak berkuasa menentang kezaliman. Kalau bahasa kita lah. Okey. 3 portfolio ni dia berbeza. Contoh saya ambil macam wilayah al-qada. Macam semua kita tahu lah, ada hakim, ada pendakwa raya, ada penyiasatan dan seumpamanya. Satu. Yang kedua wilayatul hisbah. Hari ni kalau kita kena tipu RM100, agak-agak boleh dapat balik tak? Payah tak? Bukan RM1,000, bukan RM100. Kawan saya RM150,000 pun tak dapat balik. Walaupun kenal siapa yang solat, siapa yang curi, siapa yang tipu, kenal. Tapi kalau report boleh, dia sendiri tersangkut juga. Sebab tersangkut? Sebab kawan tu main dengan Pak Mantelo. Bila Pak Mantelo ambil duit dia, tak beritahu. Bila terlibat Pak Mantelo, kalau report polis, memang orang tu bersalah sebab terlibat dengan skim cepat kaya. Bila report polis, bank negara akan sita duit itu. Bila sita, semua dia pasti bersalah sebab terlibat. Jadi akhirnya kalau dia report pun, duit itu kalau dia pasti bersalah pun, dia takkan dapat balik. Itu dalam konvensional. Tapi dalam Islam ada cara dia lah. Nak cerita ni, wilayatul hisbah ni, dia kata kes-kes yang macam tu, yang tak perlu kepada penghakiman yang rumit, tak perlu panggil saksi ramah, tak perlu panggil ni, cukup simple, dia boleh buat keputusan. Itu dia panggil wilayah hisbah. Untuk nak selesaikan masa kecil, tipu RM10, tipu RM5, tipu RM10, RM20, hatta RM1,000 pun, ini antara pihak berkuasa yang akan ambil tanggungjawab. Tapi satu lagi ialah dia panggil wilayah al-magharib. Ini saya pernah cerita tak dekat Sungai? Pernah cerita itu? Tapi sikit lah, tak pernah cerita, ulang sikit lagi. Wilayah al-magharib macam yang kata tadi, semua orang ada kuasa dakwah. Contohnya, tiba-tiba saya orang marhim, kerja sebagai kerani, orang miskin. Tiba-tiba saya tengok TPM yang ambil tanah saya. Dia pula kena kuasa dia. Saya pula tak boleh buat apa. Tapi saya ada bukti tanah itu tanah saya. Dan sekarang ni confirm dah tukar jadi nama dia. Okey, baik. Hari ni apa kita boleh buat? Hari ni payah betul tak? Nak pergi ke aku saya kata tadi lah. Tapi dalam Islam, dia ada satu lagi pihak berkuasa, namanya wilayah al-magharib. Wilayah al-magharib ni dia punya kuasa, dia lebih tumpu khusus kepada korupsi, penyelewengan, salah guna kuasa, jenayah yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa. Itu dalam Islam. Jadi kalau saya terjadi macam tadi, kalau saya nak pergi kepada sistem kehakiman, saya rasa mungkin tak sedap ataupun tak telus. Jadi saya boleh pergi kepada pihak berkuasa ini, yang mana pihak berkuasa ini dia akan siasat, dia akan putuskan, dan dalam Islam dia ada kuasa hatta pecat khalifah sekalipun. Ini dia punya kuasa dia. Dalam Islam pernah berlaku. Sebab apa saya beri contoh tadi, bukan saya kata dekat TPM, so okey lah bang, sebab tak ada TPM, so okey lah. Nak bagi contoh tu. Sebab nak kata TPM tu sebab apa? Pernah berlaku dalam Islam yang kena pecat itu ialah TPM. Tapi TPM Islam tu besar nak banding dengan TPM hari ni. Sebab apa? TPM itu ialah timbalan khalifah. Khalifah ni kuasa dia 1/3 dunia. Kuasa dia. Timbalan khalifah ni ialah ketua turut tentera negara. Seorang rakyat biasa marhim, dia ambil harta dia ambil tanah dia. Akhirnya dia pergi jumpa dengan wilayah al-magharib. Masa tu waktu kan jadi hakim wilayah al-magharib,
ialah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia pergi jumpa dengan Abu Ja'far, dia kata, "Ya Abu Ja'far, ni," dia sebut timbalan khalifah ni, ketua turut tentera khalifah, ambil harta dia. Dia kata, "Tak ada tempat aku nak mengadu, melainkan aku mengadu kepada Allah. Jadi kamu tengoklah kes ni macam mana." Akhirnya kan cerita Abu Ja'far masuk pun siasat. Macam kata dah siasat geram, siasat apa, panggil Abu Ja'far, dia panggil timbalan, dipanggil ketua turut tentera khalifah, siasat. Akhirnya dia dapati bersalah. Bila dia dapati bersalah, akhirnya Abu Ja'far Al-Mansur sebagai wali al-mazalim, akhirnya dia ambil keputusan pecat ketua turut tentera khalifah. Ini pernah berlaku dalam sejarah Islam. Tapi kalau komisioner mana pun, biasanya kalau orang itu dah di puncak kuasa politik, orang yang kena zalim pula orang biasa yang langsung tak ada akses dengan kuasa politik, biasanya akan tata babai je lah. Tapi dalam Islam, orang tu siapa dia? Pendakwa. Harta dia diambil. Dia ada bukti dia serah kepada Abu Ja'far. Abu Ja'far sebagai hakim yang bukan dilantik oleh khalifah. Kalau konteks hari ni, kalau saya nak ambil lah, kalau kita nak laksanakan wilayah Al-Mazalim pada hari ni, memang tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab perasaan semua dah ada. Cuma kena enhance saja. Contohnya nak ambil macam SPRM. Macam mana kita nak adopt supaya wilayah Al-Mazalim tu boleh berlaku dalam SPRM? Antaranya ialah pengaruh SPRM itu sendiri, jangan pelantikannya ada pengaruh daripada PM atau pihak berkuasa. Ada orang beritahu saya, "Bagus Ustaz, tapi kita letak buah agung." Dan kalau agung pula yang solat duit, agak-agak siapa nak siasat? Tak boleh. So macam mana nak buat? Islam tidak tentukan teknikal, tapi as long as benda tu independent, so okay. Macam contoh-contoh hari ni, kita boleh buat contohnya, selain pilihan raya lantik wakil-wakil rakyat ahli parlimen, kita juga boleh buat pilihan raya untuk lantik siapa yang boleh jadi wali al-mazalim. Contohnya KL cari 50 orang, Selangor cari 70 orang dan seumpamanya. Jadi ramai orang yang layak sebab selama mana orang tu tahu undang-undang. Dalam Islam, tahu undang-undang Islam lah. Dia tahu undang-undang, dia orang yang baik, tak ada jenayah, maka dia layak. Sekarang rakyat, sebagai contoh. Jadi kalau kita ada kes yang melibatkan, contohnya Esko yang ambil tanah kita, wakil rakyat yang buat lari duit kita, sebagai contoh. Okey, kita boleh buat tak? Boleh. Kita pergi kepada SPRM yang pengarahnya kita lantik dalam pilihan raya, bukan PM yang lantik. Boleh faham tak? Jadi bila dia ada kuasa macam tu, akhirnya siapa saja pun di kalangan pemerintah yang korup akan sakut. Sebab mereka tak boleh interfere, dan bukan mereka yang lantik pengarah SPRM. Dan dalam Islam pula, wilayah Al-Mazalim ni, dia sendiri boleh buat keputusan untuk ambil tindakan, contohnya pecat mereka-mereka yang salah laku. Ini dalam Islam. Jadi sebab tu dah kita tengok sistem ini berasaskan daripada mana? Simple je. Hadis yang kita bincang, Nabi kata orang yang ada bukti dia boleh dakwa. Itu dalam Islam. Proses dakwa tu dia ada cabang dia. Wilayatul qadha, hisbah, ataupun wilayah al-mazalim. Teknikal tu banyak untuk servis hadis yang kita baca. Dan saya yakin kalau benda ni ada dalam sistem negara Islam pada hari ini, terutama negara kita, saya confirm mana-mana pemimpin pun tak akan berani korup. Sebab apa tak berani korup? Sebab kalau kerani dia pun, dia akan takut. Sebab apa? Kerani dia ada kuasa dakwa. Tapi hari ni kalau dia nak korup, dia nak takut kata apa? Betul tak? Kerani dia, aku sakit kepala. Kerani dia nak pergi report polis, tak sampai balai polis pun kena pecat dah. Contoh saya ambil lah. Jadi itu dalam kondisional. Tapi dalam Islam, semua pemimpin dia takut kepada semua orang. Sebab semua orang ada kuasa dakwa. Bila dakwa pula bukan di bawah pengaruh kehakiman yang dia pengaruhi. Itu dalam Islam yang menjadikan, macam saya kata tadi, hatta orang nombor 2 dalam khalifah pun pernah sangkut dengan sebab sistem yang diamalkan yang telus, yang independen, yang terpisah daripada kuasa politik. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita ni dapat memberikan info dan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi ada masa 10 minit, saya buka dalam sekitar 1 minit 2 minit untuk kalau siapa ada soalan. Silakan. Ada soalan? Yang macam kes di United Kingdom tu, yang kes bunuh, lepas tu dia maafkan yang bersalah tu. So adakah yang bersalah tu dia harus melalui hukuman sebab dia patutnya
dia pembunuh juga lah, sebab yang pengantar pizza tu kan. Diturunkan. So dia punya kes tu macam mana? Sebab bapak dia dah maafkan dia pembunuh tu, adakah dia kesalahan tu dilepaskan begitu saja tu? Okey. Syukur, terima kasih. Dalam Islam memang betul-betul kuasa besar pada keluarga si mati. Tapi keluarga si mati itu ada hierarki dia lah. Dia ada ranking dia. Kalau orang tu si mati itu ada anak lelaki hak sulung, kata ada anak lelaki 5 orang, ada ayah. Maka anak lelaki paling powerful, bukan ayah. Anak lelaki pula clash. Adik bongsu kata bunuh orang. Abang kata mak, so nak pakai mana? Tu ada khilaf lah. Tapi hak yang ada setengah kata abang yang paling sulung tu adalah lebih powerful, sebagai contoh. Baik, tak apalah, itu isu teknikal. Tapi kalau dia kata maaf tu ada beberapa option. Yang pertama, maaf dengan liat. Maknanya orang tu dimaafkan daripada kena bunuh balas, tapi dia kena bayar pampasan. Dan kalau keluarga kata tak apa, aku maafkan tanpa liat pun boleh. Tu atas keluarga semati belaka. Tu dalam Islam. Tapi kalau tengok realiti yang berlaku dalam Islam, dia banyak kes yang tercatat dalam kitab sejarah ni biasa zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni antara kes yang paling banyak tercatat, tapi banyak pun tak ada macam hari ni. Saya kalau banyak pun tak lebih 20 kes yang saya baca dalam kitab yang tersenangan hak berlaku zaman Sayyidina Umar. Kes bunuh. Tapi kes bunuh ni boleh katakan selesai. Hari ni boleh katakan kena tangkap dianggap selesai, tapi sebenarnya tak selesai pun. Contohnya ambil senang macam kes yang custom yang terjun tingkat 3 SPRM tu, Ahmad Syabani. Ahmad Syabani, kawan dia tu, kawan rapat dia, kawan baik dah. Dia kata memang tak pernah sabar. Dia kata tak pernah sabar kawan tu bunuh diri terjun bangunan. Orang semayang tak tinggal, kadang-kadang semayang jadi tu imam. Dia pun memang rapat dengan kawan tu, memang dia kata dia kena fitnah. Dia kata dia panggil apa? Dia panggil kontainer terubah. Kontainer terubah ni maknanya kontainer yang masuk tapi tak declare custom. Dalam tu ada kereta Faraday 2 biji sangkut tengok yang luluskan tu atas cop dia. Cop ni orang boleh buat, tapi dia tu bukan tu dia punya. Tapi akhirnya berlaku perturuan gini kena heret di pegawai SPRM. Pegawai SPRM pula memang torture. Masuk jabat bukan tak salam, masuk tenang usi dulu. Tu biasa dia tu. Jadi akhir tak apalah, maknanya ada orang tu sehari sebelum dia wajib meninggal tu pun dia duduk sembang dengan kawan saya. Sembang biasa cerita anak dimain kop lah apalah. Taklah kata nak bunuh diri tension. Tiba-tiba esok staff dia telefon dia bang, tu Abang Syabani bunuh diri. Dia kata apa? Celaka, aku kenal dia, mana dia boleh bunuh diri. Tapi dia balik tu dia tak boleh tengok, keluarga dia pun tak boleh tengok jenazah. Dia sendiri dah tengok jenazah, lepas 3 hari baru boleh tengok. Tu pun lepas boleh buat postmortem belaka. Lepas 3 hari dia kata nampak lebam sini, dia kata kalau jantung baru dah pecah kat kepala. Tapi beliau buat apa? Polis kata kes kematian mengejut bunuh diri. So tak boleh buat apa. Boleh faham tak? Okey. Jadi ada contoh dalam kes tadi. Lepas daripada polis kata tak ada kes pembunuhan, tak ada bukti pembunuhan, jadi pendakwaan pun tak timbul. Keluarga parti tak parti. Tapi tak parti tak boleh proses dengan kes pembunuhan sebab polis kata tak ada bukti. Jadi akhirnya dia hanya proses sama kerajaan atas kecualian. Dia menang, dapat dalam 1.2 juta kita selamat tu. Bila keluarga sama balik sebab mati di pejabat SPRM dikatakan terkejut tingkat 3. Baik, tak apalah, itu cerita dia. Dalam kes tadi, anda ambil contoh. Lepas pada diputuskan tak bersalah, keluarga masih tak puas hati. Tapi kalau kita baca kes-kes dalam Islam yang memaafkan ke, yang proses ke, boleh katakan semua selesai dengan makna penyelesaian insaf. Keluarga beri maaf. Ada contoh satu kes tu. Satu kes dia berlaku, orang Syam mari ke Madinah menaiki unta, bergaduh bak unta, dia pun tikam tuan unta, mati, kena tangkap. Keluarga tak nak baca maaf, minta dibunuh balas, minta qisas. Tapi si pesalah tu kata, masa tu zaman Sayyidina Umar, dia kata, ya Amirul Mukminin, aku ada amanah yang perlu selesai, wasiat anak yatim. Jadi kalau aku dihukum sekarang, jadi harta anak yatim tu akan terabai. Sebab apa?
sebab tak ada orang tahu untuk suruh balik kepada anak yatim tadi. Jadi aku kena balik dulu selesaikan masalah ini. Jadi Sayyidina Umar pula tanya, bila dia nak pergi balik, bukan macam sekarang dia cak pasport dan seumpamanya. Zaman tu kalau balik, dia pergi ke seberang. Siapa dia? Rom. Memang tak ditangkap dah. Okay. Siapa boleh jamin orang nak balik ni? Mana kalau tak ada orang jamin, tak boleh balik. Paling kiri paling kanan tak ada orang jamin. Kata silap anda, akhirnya Huzaifah yang sanggup jamin. Okey, tak apa, Huzaifah jamin. Jamin ni maknanya kalau orang tu lari, Huzaifah kena bayar biak bagi pihak orang tadi. Bukan sikit biak pun, banyak. Dalam Islam ni kalau biak tu memang banyak. Tak apalah, maknanya akhirnya kat ceritanya dia jamin untuk bayar biak kalau orang tu lari. Akhirnya balik. Dan keluarga dia pun benar kali balik. Logiknya tak mari dah sepatutnya. Mana mari, mati. Tapi dah keluarga semati pun benar kali balik. Sayyidina Umar pun benar balik, tapi minta jaminan, ada penjamin. So okey, balik. Sampai masa dia bagi semula, tak lari. Jadi Sayyidina Umar pelik, sebab apa dia tak lari? Sayyidina Umar tanya dia, sebab apa kamu tak lari? Sebab dia kata, setiap kali aku nak lari, hati mari rasa tak lepas. Aku boleh lari, tapi akhirat tak boleh lepas. Tak jadi, batal pada hasrat nak lari. Nak lari, mari pula perasaan tak lepas, tak lari. Akhirnya mari serabut, orang kata. Lala nak selesai masalah, dia pergi balik semula ke Madinah untuk minta hukuman dijatuhkan. Baik. Akhirnya keluarga semati, ringkas ceritanya, Sayyidina Umar tanya pula Huzaifah. Dah kamu pula Huzaifah, sebab apa kalau kita kata sangat pergi jamin itu? Bukan nak beranak kamu, bukan kawan kamu, kenal pun tidak. Huzaifah kata, dah kalau aku tak jamin, kalau harta anak yatim tu gerak, siapa nak jawab? So aku jamin. Akhirnya kita lepas dialog tadi, keluarga semati kata, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, kami dah bincang keluarga semati, kami dah bersepakat untuk memaafkan si bersalah. Akhirnya dimaafkan. Itu contoh kes yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang melibatkan kes pembunuhan. Mana disebut selesai, perjalanan insaf, keluarga semati pun puas hati. Tapi hari ini kerana disebut selesai, keluarga pun masih tak puas hati. Ini beza Islam dengan konvensional. Allah Ta'ala alam. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.